Baik, Assalamualaikum. Selamat pagi. Anda bersama dengan saya, Firdaus Azil, Astro Awani, yang mana hari ini kita akan membincangkan, ini merupakan salah satu daripada webinar yang dianjurkan oleh Astro Awani, di mana tajuk hari ini kita akan berbincang mengenai penyalahgunaan dadah, pengurangan kemudaratan, yang mana bersama dengan saya hari ini ada 4 orang panelis. Tetapi sebelum saya memperkenalkan panelis-panelis, ingin saya membacakan sedikit pesanan untuk anda yang sedang menonton CD webinar ini, di mana untuk pengalaman webinar yang optimum, kami ingin menyarankan anda untuk memberi perhatian kepada beberapa perkara berikut. Antaranya, pertamanya kami menyarankan anda untuk menutup semua tab-tab audio dan video anda. Ini adalah untuk mengosongkan bandwidth anda. Yang keduanya, jika anda mengalami sebarang masalah teknikal, anda boleh keluar daripada bilik webinar ini dan gunakan link yang sama untuk masuk kembali. Dan kemudian kami juga semasa perbincangan ini berjalan, kami akan menjalankan undian semasa webinar berlangsung. Jadi sekiranya anda ingin mengambil bahagian, anda boleh melihatnya melalui tab di skrin anda. Dan jika terdapat kegagalan teknikal yang serius yang membabitkan sebilangan besar peserta webinar kami pada hari ini, kami akan melakukan sistem reset dan anda akan dimasukkan semula ke bilik webinar ini secara automatik. Dan akhir sekali, jika anda juga boleh mengambil bahagian di ruang chat, di mana seorang moderator kami akan bersedia untuk menjawab soalan anda. Dan jika anda ada soalan kepada speaker ataupun anda ingin utarakan sebarang persoalan, sebarang permasalahan kepada antara 4 panelis yang telah kami sediakan hari ini, anda boleh menekan butang mark as questions dan kami akan menyampaikannya kepada host webinar. Jadi sebelum itu saya nak minta semua panelis saya untuk buka ataupun turn on kamera untuk saya memperkenalkan masing-masing, di mana di hari ini kami ada 4 panelis. Yang pertamanya ialah Profesor Dr. Vigna Singgap, yang mana beliau merupakan pengarah Profesor Ketagihan Pusat Penyelidikan Dadah dari Universiti Sains Malaysia, dan beliau juga merupakan anggota Jawatan Kuasa Penasihat Ilmiah Laporan Dadah Dunia, Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Dadah dan Jenayah UNODC di Vienna. Dan keduanya panelis kita masih menunggu sama ada beliau sempat atau tidak. Beliau adalah Samantha Chong, yang mana merupakan seorang peguam yang aktif dalam advokasi reformasi polisi berkaitan dadah. Samantha Chong merupakan bekas Timbalan Pendakwa Raya. Ini sebagai seorang peguam dan aktivis pembaharuan dasar dadah, beliau mempunyai pengalaman yang cukup luas dalam bidang undang-undang jenayah dan bekerja rapat dengan komuniti yang terdedah dan terpinggir seperti pengguna dadah dan migran. Yang ketiga, kita ada Tuan Haji Ramli Abdul Ahmad, merupakan Presiden Pengasih Malaysia. Selamat datang semua. Lebih daripada 30 tahun pengalaman dan aktif sebagai aktivis sosial dalam perkhidmatan mencegah dan pemulihan penagihan dadah, antara ahli pengasas dan juga Presiden pertama pengasih, dan juga ahli pengasas Malaysian AIDS Council dan Prostar Malaysia. Tuan Haji Ramli cukup aktif dalam advokasi terhadap pindaan akta berkenaan dadah, menjalankan aktiviti pencegahan kepada belia, memperkasakan ibu bapa, membela nasib pengguna dadah serta keluarga. Dan yang terakhir sekali, kita ada Dr. Rabi Ramadah, merupakan Ketua Penolong Pengarah dalam Pengarawatan Perubatan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Yang mana ingin saya bacakan sedikit sini, juga selalu terlibat, Dr. Rabi selalu terlibat dalam perbincangan antara berhubung kait dengan penyalahgunaan dadah di Malaysia. Antara pelibatan beliau termasuk pembentukan Teras Pengurangan Kemudaratan dalam Dasar Dadah Negara 2017, Drug Treatment Transformation Lab 2017 dan pindaan akta berkaitan dadah. Dr. Rabi juga pernah bekerja di beberapa hospital kerajaan sebelum berkhidmat dengan AADK. Selamat datang saya ucapkan kepada semua, dan jika Samantha sempat, kita juga akan membawakan beberapa soalan kepada mereka. Dan juga kepada semua penonton, selamat datang. Hari ini seperti yang saya sebutkan tadi, tajuk hari ini ialah penyalahgunaan dadah, pengurangan kemudaratan. Pertama sekali, terima kasih semua, selamat datang, dan saya ingin memulakan perbincangan ini dengan Profesor Dr. Vigna Singgap. Prof, pertamanya kita ingin mengetahui Prof sebagai seorang yang antara anggota Jawatan Kuasa Penasihat Ilmiah Laporan Dadah Dunia. Pertamanya kita nak bertanya kepada Prof mengenai situasi semasa penyalahgunaan dadah di negara ini, serta ataupun mungkin kita boleh lakukan perbandingan dengan negara-negara lain, Prof. Terima kasih. Jika kita lihat senario dadah di peringkat global, peningkatan penggunaan dadah memang sedang berlaku. Jika kita lihat data yang telah diterbitkan oleh Laporan Dadah Sedunia, kita lihat pada tahun 2009 misalnya,
terdapat 210 juta pengguna dadah dan menjelang tahun 2018 sudah meningkat jumlah ini kepada 266 juta orang. So daripada dalam jangka masa lebih kurang 10 tahun, peningkatan lebih kurang 50 juta, lebih besar daripada saiz penduduk Malaysia sendiri. Dan jika kita lihat di peringkat kebangsaan atau di negara kita sendiri, mereka yang ditahan menggunakan dadah di bawah Seksyen 15 misalnya telah juga meningkat dalam tempoh atau jangka masa yang sama daripada 43 lebih kurang 43,000 orang kepada 80,000 orang. So hampir meningkat 2 kali ganda dalam masa 10 tahun. So trend penggunaan dadah ni memang menunjukkan satu peningkatan, bukan saja di Malaysia, malah di peringkat global sendiri. Baik, sebelum saya nak berpindah kepada panelis lain, ingin saya tanyakan kepada Prof mengenai jenis-jenis rawatan yang sedang diguna pakai di negara ini dan juga mungkin seperti yang saya sebutkan tadi, perbandingan dengan negara-negara lain yang Prof sedang membuat kajian ke atas negara itu. Okey, rawatan-rawatan yang sedia ada di Malaysia, memang Malaysia menggunakan pakai semua rawatan yang telah disyorkan atau disarankan oleh badan-badan sedunia seperti WHO dan UNODC. Misalnya ada rawatan perubatan untuk dadah jenis opiat seperti methadone, buprenorphine, naltrexone. Semua jenis rawatan ini memang terdapat di Malaysia, tetapi untuk dadah jenis amfetamin atau ATS, amphetamine type stimulant drugs ni tidak terdapat ubat, malah rawatan berbentuk psikososial memang terdapat, dan ini banyak dijalankan oleh pihak agensi anti-dadah kebangsaan dan juga Kementerian Kesihatan. So rawatan-rawatan yang I can say that semua rawatan yang ada di peringkat antarabangsa memang wujud di Malaysia. Okey, Tuan Haji. Ya. Haji dengar. Okey, saya nak tanya mengenai rumah pengasih. Mungkin sebelum kita bergerak kepada soalan yang lebih mendalam, boleh tak Tuan Haji ceritakan sikit mengenai latar belakang rumah pengasih supaya orang di luar sana lebih memahami peranan yang dijalankan oleh rumah pengasih sekarang? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Astro Awani memberi saya peluang untuk berkongsi pada hari ini. Rumah pengasih ataupun Kesatuan Pengasih Malaysia ditubuhkan pada 1991. Ia adalah dengan tujuan iaitu untuk membela, membantu nasib-nasib mereka yang mengguna dadah. Dan kita tahu dan kita percaya bahawa tak ada satu individu yang mahu ataupun ingin menjadi penagih dadah. Namun oleh kerana beberapa faktor termasuk kurang bermaklumat ataupun salah anggapan, dan tanpa mereka sedari mereka terbelenggu dengan masalah penagihan dadah. Dan apabila mereka telah mula mencuba di peringkat awal, kebanyakannya rasa suka, rasa sesuai dengan kesan-kesan dadah, iaitu kesan daripada euforia ataupun the feel good punya faktor daripada mengguna dadah, sehingga kan mereka bergantung dari segi emosi, bergantung dari segi motivasi dan juga bergantungan psikologikal. Dan pengambilan yang berulang-ulang membuatkan mereka bergantung hinggakan kepada apa saja mereka lakukan, mereka perlu menggunakan dadah. So memahami atas isu-isu asas ini, kami menubuhkan Persatuan Pengasih Malaysia, dan di Rumah Pengasih Malaysia kita menggalakkan mereka yang mengguna untuk tampil secara sukarela. Dan di sini kita menggunakan kaedah therapeutic community, iaitu dalam arti kata lain, kita tolong kita. Whereby di sini kita menggunakan pendekatan kaedah psikososial, iaitu biopsychosocial, dan di sini juga kita membenarkan mereka untuk mengenali diri sendiri, meningkatkan kefahaman terhadap
penagihan serta belajar untuk hidup semula tanpa menggunakan dadah. Okey, Dr. Ravi, terima kasih juga bersama kami yang mana merupakan Ketua Penolong Pengarah AADK. Dr. Ravi, juga saya ingin utarakan soalan yang pertama sebelum kita bergerak ke arah topik-topik yang berkaitan, tetapi ingin saya dan juga penonton untuk mengetahui latar belakang AADK sejak bila ia dimulakan, di bawah undang-undang apa ia beroperasi dan sebagainya. Okey, AADK ditubuhkan pada tahun 98 dan akta yang pertama untuk memberi peranan kepada AADK merupakan akta AADK pada tahun 2004, di mana AADK berperanan untuk menguatkuasakan buat masa ini adalah Akta Penagih Dadah tahun 1983. Akta tersebut adalah bertujuan untuk memberi peluang kepada penagih-penagih dari segi perundangan untuk mendapatkan rawatan. Ini termasuk dari segi tangkapan dan juga secara sukarela. Mungkin nanti kita akan bahas lebih mendalam berkaitan dengan yang sukarela nantilah. AADK mempunyai 29 pusat pemulihan di seluruh negara, termasuk yang di bawah perundangan dan juga yang sukarela. Dan kita mempunyai 107 pejabat AADK daerah di seluruh Malaysia. Okey, Prof. Okey Prof, kita nak bertanya mengenai bahawa seringkali masalah penagihan yang berlaku di dalam masyarakat dan komuniti ini dilihat sebagai satu jenayah, tetapi ada juga pendapat mengatakan bahawa ia sebenarnya lebih melangkaui dari sekadar apa yang kita kenali, apa yang kita acknowledge sebagai isu jenayah. Sebaliknya, ia perlu dilihat dari segi aspek ia merupakan salah satu isu kesihatan sosial dan bukannya jenayah. Jadi ada yang berdebat ataupun yang mengatakan bahawa pengurangan kemudaratan, pendekatan pengurangan kemudaratan berbanding cara lama yang memfokus pada kepulihan dan pemberhentian penuh daripada menggunakan dadah. Pertamanya, adakah Profesor melihat rawatan menggunakan dadah untuk merawat penagih dadah ini adalah sesuatu yang perlu dilihat semula? Yes. Berbalik kepada mungkin kita untuk memahami isu ini dengan lebih mendalam atau mendapat satu gambaran yang lebih menyeluruh, kita harus melihat di mana Malaysia, bagaimana Malaysia pada mulanya menekankan satu sistem di mana penagih dadah itu dilihat sebagai seorang yang melakukan sesuatu jenayah. Ini berdasarkan pemahaman lebih kurang 40-50 tahun dahulu, di mana bukan saja Malaysia, di peringkat global, di peringkat sedunia, di peringkat bangsa-bangsa bersatu, masalah ini dilihat sebagai satu masalah sosial dan jenayah. Sebab itu Malaysia hanya mengikut undang-undang drug convention yang ada 3 drug convention utama, convention dadah di peringkat dunia ni yang banyak menekankan kepada isu menangkap untuk memulihkan pengguna dadah ni. Tetapi lebih kurang 20 tahun yang lalu banyak penemuan-penemuan saintifik telah dibuat dalam bidang perubatan, di mana kita sebagai saintis mula memahami bahawa isu penagihan ni adalah isu yang merosakkan otak seseorang yang menggunakan dadah itu. Lebih lama mereka menggunakan atau seseorang individu itu menggunakan dadah, otaknya menjadi rosak. So jika otak seseorang individu yang menggunakan dadah itu mula rosak, dan pendekatan yang kita ambil ialah untuk menangkap mereka, sudah pasti impact atau hasil dari menangkap dan mereka tidak akan memberikan hasil yang baik. Sebab itu kita lihat the last 30 to 50 years kita menangkap mereka, meletakkan mereka dalam penjara untuk cuba memulihkan mereka, tidak ada hasil. Mereka kembali keluar dari penjara, tak sampai 2-3 bulan mereka akan mula menggunakan atau menagih dadah dengan semula. So kita mula memberi atau mula mendesak atau mula meminta pihak kerajaan untuk melihat semula polisi dadah kebangsaan kita. Malah di peringkat dunia sendiri pada tahun 2016 misalnya, pihak the UN, United Nations, mula mengakui bahawa
the drug problem needs and health intervention dan memahami bahawa isu dadah ni seperti yang dikatakan oleh Tuan Haji Ramli tadi melibatkan banyak faktor, bukan saja melibatkan isu sosial, perubatan dan sebagainya. So kita harus memahami isu ni dengan lebih menyeluruh dan pendekatan perubatan harus dibawa masuk untuk merawat mereka. Saya berikan contoh, kajian ni baru dijalankan di Malaysia oleh rakan saya. Kita melihat mereka yang pengguna dadah atau penagih dadah yang dibebaskan daripada penjara dan penagih dadah atau pengguna dadah yang berada dalam program rawatan AADK di peringkat komuniti. Jelas selepas 6 bulan kita mengikut mereka yang keluar daripada penjara, kebanyakan lebih daripada setengah daripada mereka sudah relapse atau balik kepada penggunaan dadah. Malah mereka yang diselia di peringkat komuniti adalah jauh lebih rendah, hanya 20% lebih. Manakala bila kita menguji, menjalankan ujian air kencing untuk melihat jika mereka menggunakan dadah dan sebagainya, kita melihat mereka yang bebas dari penjara dari bulan pertama lebih setengah daripada mereka sudah mula menggunakan dadah. Malah mereka yang diselia di peringkat komuniti oleh AADK menunjukkan angka lebih setengah sahaja. So ini menunjukkan penyeliaan di peringkat komuniti dengan rawatan psikososial atau rawatan perubatan di hospital menunjukkan hasil yang jauh lebih baik daripada meletakkan mereka di dalam penjara. So inilah yang kita cuba advocate kepada pihak kerajaan supaya melihat semula polisi dadah ni untuk bagaimana kita boleh merawat mereka dengan lebih efektif. Okay. Jadi saya nak membawa persoalan ini kepada Tuan Haji dan juga Dr. Ravi mengenai jenis rawatan yang sedang kita jalan sekarang. Pertamanya Tuan Haji, ingin kita ketahui bagaimanakah jenis rawatan yang ada di rumah pengasih, apakah bentuk untuk mendidik ataupun merawat masalah ketagihan ini, Tuan Haji? Okey, apabila satu orang individu tampil ke hadapan kepada kami, perkara yang pertama yang kami akan lakukan adalah membuat assessment ataupun membuat penilaian tentang tahap keparahan beliau sebagai satu orang penagih. Dan melihat kepada trend masa kini, kebanyakan sama ada dalam bandar ataupun luar bandar menggunakan dadah jenis ATS ataupun designers drug. Dan mereka sedikit sebanyak akan mengalami gangguan mental ataupun drug induced psychosis. Ini adalah kerana ketidakseimbangan kimia-kimia yang akibat daripada penggunaan dadah yang merangsang that feel good factor daripada dopamine, serotonin dan sebagainya. Dan mereka ini apabila masuk selalunya dalam keadaan kita panggil crash, dan dalam crash ini selalunya mereka menghadapi halusinasi yang kronik. Dan dalam halusinasi ini kebiasaannya mereka melalui satu proses di mana mereka tidak dapat mengawal halusinasi ini. Dan ada kalanya ada yang menjadi ganas dan kebanyakannya menjadi murung dan mereka hanya tidur ataupun menjadi lemah. Dan di pengasih kita mula merawat mereka dengan merujukkan kepada pakar perubatan. Kami bekerjasama dengan PPUM dan juga unit psikiatris Kuala Lumpur, dan kita akan rujuk ke sana. Dan seterusnya seandainya mereka ini perlu diberikan ubat-ubatan, kita akan mengawal selia dan memastikan segala jadual perubatan ini diikut supaya compliance dari segi pengambil perubatan. Dan seterusnya juga kami daripada awal meminta keluarga juga terlibat sama dalam proses pemulihan ini. Dan seterusnya mereka bagi ahli yang baru di sini kita menerima mereka dengan penuh kasih sayang.
Satu kelebihan yang digunakan oleh pengasih ialah di pengasih kebanyakan 95% kaki tangan di sini adalah terdiri daripada bekas-bekas pengguna dadah sendiri. So kami amat memahami, kami amat empati terhadap apa yang mereka lakukan. Dan tekanan akan diberikan kepada mengendali emosi serta banyak sesi-sesi bagi memperkasakan semula tahap pemikiran dari segi peningkatan intelektual, dari segi untuk mengendali dia orang punya emosi serta psikologi. Kita ada banyak mempunyai group work dan penekanan saya berani cakap 60% adalah kepada psikologi. Dan kita juga menggabungkan pendekatan keagamaan ataupun spiritual, di mana bagi agama Islam mereka diwajibkan melakukan segala amalan serta mengikuti apa-apa juga kuliah, ceramah dan sebagainya, dan di waktu yang sama mengamalkan nilai-nilai murni dalam satu komuniti yang kita panggil family ataupun satu keluarga. Agak ganjil, banyak orang yang datang ke pengasih dapati dan rasa pelik mengapa pusat pemulihan kami tak ada pagar. Mengapa pusat pemulihan kami tidak ada guarded ataupun pengawal. Ini adalah oleh kerana satu faktor yang kita berikan ialah number one, kita bagi acceptance. Kita menerima mereka yang menggunakan dadah ini seadanya, sebagaimana diri mereka sendiri. Dan yang kedua juga kita mula memberi mereka kepercayaan sedikit demi sedikit. Dan yang lebih penting adalah the brotherlyhood ataupun kita punya keakraban antara satu dengan lain sebagai satu keluarga, saling bantu-membantu dalam suasana terapeutik, iaitu dalam suasana kita tolong kita ataupun kita bantu kita. Dan mereka akan seterusnya melalui proses mengikut kematangan dalam kepulihan mereka, dan kita juga akan bantu. Terdapat juga beberapa individu yang akan melalui sindrom kemurungan ataupun anhedonia. Dalam anhedonia ni, oleh kerana kesan dadah, mereka rasa tidak dapat hidup kembali normal seperti biasa. Mereka kehilangan euforia ataupun feel good tu daripada dadah, dan mereka sentiasa dalam kemurungan. Dan terdapat juga individu yang kita terpaksa rujuk semula kepada psikiatris oleh kerana mereka mungkin mempunyai isu-isu bipolar disorder ataupun skizofrenia dan lain-lain. Dan kami memang sering bekerja rapat, saling membantu dengan profesional perubatan. Okey, terima kasih Tuan Armi. Kita juga dimaklumkan bahawa seorang lagi panelis kita, Samantha Chong, telah pun akan menyertai kita pada bila-bila masa, dan difahamkan bahawa sebab beliau akan ada satu kes mahkamah difaham menyebabkan masa beliau di dalam webinar ini agak terhad. Tapi bagaimanapun saya nak bawa ajukan persoalan kepada Dr. Ravi mengenai seperti apa yang saya ingin bangkitkan, apa yang Profesor sebentar tadi telah menyebutkan bahawa perubatan, kaedah perubatan, polisi perlu dilakukan, perlu dilihat secara menyeluruh. Kembali saya nak meminta agar Dr. Ravi sebagai wakil AADK untuk melihat kembali ataupun bercakap mengenai teknologi rawatan daripada dulu sampai sekarang. Adakah orang kata ada perkembangan yang baik, maksudnya lebih efektif atau sebagainya, atau bagaimana, Doktor? Okey, terima kasih saudara moderator. Untuk rawatan di ADK, kita dah lihat ada banyak perubahan yang telah berlaku dari sejak perubahan di ADK, dan sebelumnya di bawah bahagian rawatan Doktor, Doktor, kita tak nampak sebab tadi macam ada gangguan. Okey. Okey. So kita sebelumnya memang dia menggunakan konsep tough and rugged, di mana cara pemulihan dari segi military style, maksudnya kawat dan sebagainya digunakan. Manakala dari segi evolusi pemulihan itu sendiri,
kita melihat ada perubahan dari segi memasukkan komponen psikososial di mana kita mempunyai kaunseling individu, kaunseling kelompok dan sebagainya. Dan juga pada tahun 2008-2007 kita dah mula memasukkan pegawai perubatan di mana konsep perubatan turut diambil masuk ke dalam program pemulihan AADK. Contohnya sebagai contoh, saya merupakan doktor perubatan yang bertugas di AADK, di mana kita juga mempunyai beberapa doktor lain dan kita mempunyai doktor yang melakukan rawatan secara lokal di beberapa pusat pemulihan kita. Dan di AADK juga kita mengambil kira program-program methadone. Kita juga mempunyai beberapa fasiliti yang menawarkan program methadone. So saya melihat perubahan itu seperti mana yang disebutkan oleh Prof tadi, bentar tadi, dengan adanya kajian-kajian baru dan kaedah-kaedah baru, AADK sering terbuka untuk menerima kaedah baru. Maksudnya kita akan melihat kepada evidence yang dipaparkan dan kita akan mengikut perubahan masa sebenarnya. So saya rasa tiada menjadi masalah untuk AADK untuk memasukkan juga perubatan di samping kita juga mementingkan program psikososial yang sedia ada di AADK. Okey, saya juga can I menambah sedikit komen Dr. Ravi atau komen saya tadi. Bukan sahaja rawatan adalah efektif berbanding dengan menghantar seorang pengguna dadah itu ke penjara, malah kos untuk merawat jauh lebih murah daripada meletakkan atau menghantar seorang individu itu atau pengguna dadah itu ke penjara. Misalnya kita telah menjalankan satu kajian untuk mengira atau menghitung kos seorang individu di pelbagai institusi ini. Kita lihat di penjara misalnya, menghantar seorang individu ke penjara untuk setahun akan menelan kos sebanyak RM20,690. Malah atau dan di pusat serenti yang dikendalikan oleh AADK, kosnya ialah RM38,000, lebih kurang RM38,000. Manakala rawatan perubatan di hospital hanya menelan kos sebanyak RM6,000 dan penyeliaan mereka di peringkat komuniti hanya RM5,300 lebih kurang. So jika kita lihat di sini jumlah kos untuk merawat jauh lebih murah daripada menghantar seorang individu yang menggunakan dadah itu ke penjara atau juga ke pusat serenti yang AADK. So di sini kita lihat bukan sahaja ianya lebih efektif, malah ianya juga lebih murah yang dapat menjimatkan duit kerajaan dengan begitu banyak. Jika kita lihat hanya seorang penjimatan dia begitu ramai, jika kita melihat berapa ribu orang yang ditahan setiap tahun di penjara di Malaysia, lebih 60% daripada mereka yang kini berada di penjara-penjara di Malaysia ialah pengguna dadah. So kita we talk of prison overcrowding, tetapi jika kita menghantar semua yang berada di penjara tentang menggunakan dadah ni dan menghantar mereka ke rawatan, banyak kos yang dapat dijimatkan. Sebab tu saya mungkin mengambil juga peluang ini untuk menyeru pihak AADK untuk memikirkan semula. Baru-baru ni saya terbaca pihak AADK ingin menambah pusat serenti untuk merawat pengguna dadah. Memang cadangan itu untuk merawat tu memang baik, tetapi meletakkan mereka di pusat serenti itu mungkin tidak begitu efektif and a bit of an outdated approach. Not only an outdated, it's not only very effective but it's also very expensive. Sebab meletakkan seseorang individu itu di sesuatu pusat merupakan satu tempat di mana persekitarannya ialah satu persekitaran artificial, an artificial environment. It's better to treat them in the community itself, which AADK I think is doing a good job, which I showed earlier. Data daripada kajian yang kami jalankan, penyeliaan AADK di peringkat komuniti, seliaan di komuniti jauh lebih efektif daripada mereka yang keluar daripada penjara. So itulah cadangan saya. Baik, saya akan terus membawa persoalan itu terus kepada Dr. Ravi, dan di samping menjawab saranan daripada Profesor itu, ini juga saya bertanya kepada Dr. Ravi mengenai rawatan metadone ini kerana difahamkan
bahawa metadon ini adalah sejenis dadah yang sesuai digunakan sekiranya penagih itu mengambil barang-barang seperti ganja atau sebagainya, tetapi sekiranya penagih itu mengambil orang kata dadah substance seperti ais ataupun bahan-bahan partikel yang lain, ia sudah tidak sesuai digunakan lagi. Adakah itu benar? Jadi ada dua soalan di situ untuk Dr. Abi. Okay, yang pertama yang senang sikit lah. So yang ganja tu actually is a wrong perception because the issue yang kita ada dekat Malaysia ni adalah pemahaman tentang penyalahgunaan sendiri sangat rendah. Mungkin semua orang tahu tentang dadah, tahu tentang penyalahgunaan dadah, tapi apakah dia punya details, keperincian tentang penagihan itu sendiri, saya rasa pemahaman dia kurang sedikit. So bila kita melihat kembali, metadon ni merupakan satu dadah yang boleh menggantikan dadah jenis opiat. Kalau dikatakan opiat tu, contohnya kita akan lihat kepada morfin, kepada heroin ataupun even yang latest yang sintetik dekat US tu merupakan fentanyl. Cuma dadah jenis lain, stimulan ataupun cannabis for example, dia tidak termasuk dalam kategori opiat. So dadah yang untuk menggantikan opiat tu tidak boleh digunakan untuk menggantikan dadah grup daripada kumpulan yang lain. So sebab orang rasa dadah gantian, maksudnya dia boleh menggantikan segala penagihan. Bukan. Dia cuma hanya untuk dadah jenis opiat. For now, yang evidence yang kita ada. Cuma berbalik kepada isu yang tadi kita sedang bincangkan tentang pemulihan dalam institusi ataupun pemulihan dalam komuniti tadi. Memang betul, dekat penjara tu bila kita lihat kepada sesuatu penjara, jumlah banduan yang ada di setiap penjara itu melebihi 1,000 ataupun 2,000 orang. Di manakala doktor yang ditempatkan di situ adalah seorang. So dari segi merawat kesihatan umum sehingga merawat penagihan tu, skop tugas dia terlalu besar sehingga mereka tidak mendapat rawatan yang secukupnya. Manakala bila kita melihat kepada pusat serenti, seperti mana saya bagi tahu tadi tu, kita ada dua konsep pusat serenti. Satu yang melalui tangkapan oleh ADK dan satu lagi melalui sukarela di mana orang datang untuk menerima rawatan secara percuma dibayari penuh oleh kerajaan untuk masuk ke satu pusat, dan pusat serenti antara yang tangkapan dengan yang sukarela ni berbeza sedikit. Sukarela ni dia lebih lenient, dia tidak berbentuk yang ada tembok tinggi dan sebagainya, tak ada regimented, bukan regimented. Dia more open access punya konsep di mana jumlah klien di setiap pusat serenti itu adalah sekitar 100 hingga 300 orang. Dan kita mampu memberikan pendekatan ataupun rawatan yang lebih one-to-one kepada klien yang memasuki ke pusat serenti. Of course, evidence yang ditunjukkan oleh kajian profesor menunjukkan community-based treatment is the best treatment. Even di-endorse oleh UNODC dan juga WHO untuk semua negara, bukan hanya di Malaysia. Dan di Malaysia kita telah membuat seperti mana Prof telah membuat kajian melihat kepada institution base iaitu penjara dan pusat serenti, dan kita compare juga bersama dengan pemulihan komuniti yang ada pada ADK. Kita melihat effective of community based treatment lebih tinggi. ADK mempunyai klien yang lebih ramai, sekitar 24,000 orang di bawah pengawasan di komuniti. Manakala hanya 6,000 hingga 8,000 sahaja di pusat serenti. Namun, persepsi masyarakat adalah ADK disinkroniskan dengan pusat serenti ataupun dengan tangkapan. So, saya rasa pemahaman masyarakat perlu ditingkatkan supaya kita sebagai agensi kerajaan juga tertakluk kepada persepsi masyarakat. So, kita perlu menjawab kepada apa kehendak masyarakat. So, dengan penambahan pemahaman masyarakat, ADK dapat menjadi lebih efektif dalam melaksanakan tugas. Okey, baik Tuan Haji, saya ada soalan daripada penonton kita yang mana beliau bertanyakan mengenai ada orang menggunakan dadah ataupun diberi rawatan untuk asalnya adalah untuk tujuan perubatan dan juga kawalan sendiri berhubung isu tertentu, tetapi akhirnya ia berkembang menjadi ketagihan. Adakah itu antara kes-kes yang diterima di rumah pengasih, Tuan Haji? Sekiranya Tuan Haji boleh kongsikan bersama kami. Ya, memang ada. Kita juga terdapat
golongan daripada pelajar universiti yang menggunakan ubat-ubatan antidepresan dan tanpa mereka sedari mereka mula bergantung kepada ubat-ubatan tersebut. Dan terdapat juga kita kena faham bahawa penagihan dadah dia tidak mengenal sesiapa, sama ada bangsa, agama, kedudukan ataupun waimah politik sekalipun. Contoh dia di Rumah Pengasih pada tahun lepas terdapat 3 orang doktor perubatan tampil secara sukarela untuk menjalani rawatan dan pemulihan. Dan sebelum itu juga kita dapati ramai golongan-golongan profesional yang juga tampil untuk menjalani rawatan dan pemulihan dadah. Dan di sini saya ingin juga sambung sikit daripada apa yang dinyatakan oleh Dr. Ravi daripada AADK, ialah satu pendekatan saya rasa yang tidak dieksplor ataupun tidak diguna dengan sepenuhnya adalah pendekatan dengan menggunakan NGO untuk menjalani program-program untuk memberi perkhidmatan rawatan pemulihan dalam komuniti. Kalau kita tengok best practices in the world, kebanyakan di negara-negara maju, kerajaan sendiri amat berkurangan untuk menjalankan program-program rawatan dan pemulihan. Mereka memberi kepada organisasi yang berteraskan komuniti ataupun community based organisation to run this in a smaller scale. Sebab bayangkanlah macam mana nak rawat pulih 300 ke 500 orang. If this cannot be a mass rehabilitation, it doesn't make sense. Sebab orang-orang ni melalui gangguan psikologi, gangguan mental yang parah, yang kronik, dan kita kumpul mereka ramai-ramai nak tolong dia. And another issue is that kalau kita tengok di Malaysia sendiri kita ada best practice. Kementerian Kesihatan Malaysia diiktiraf dalam mengenai banyak isu termasuk HIV/AIDS. Kalau kita lihat hingga kan Malaysia merupakan antara negara yang terbaik di dunia dalam mengenai HIV/AIDS di kalangan pengguna dadah. Pasal apa Kementerian Kesihatan berjaya adalah oleh kerana Kementerian Kesihatan mereka menggunakan pendekatan melalui community based organisation. They are empower, they are enroll and give the necessary funding for NGO together with the government untuk jalankan program-program ini. So saya lihat ini dah sampai masa daripada 1983 kita declare perangi dadah habis-habisan, sampai sekarang tidak habis-habis lagi. Sampai masa kerajaan AADK membuka minda melangkah ke era yang baru dan lebih terbuka dalam memberi perkhidmatan. Encik Azli, boleh saya berbalik kepada soalan tadi, soalan yang ditanya oleh Encik Hilal, I think, kepada penggunaan secara rekreasi atau sebelum dan seterusnya menjadi ketagihan atau menjadi addicted or dependent on that particular drug. Saya rasa isu atau soalan ini adalah satu soalan yang baik dan mula terjadi lebih-lebih bila dadah jenis ATS atau amfetamin ini muncul di pasaran di Malaysia. Sebab perbezaan dadah jenis amfetamin ATS dengan dadah jenis heroin ni, dia pada mulanya tidak mendatangkan withdrawal atau gejala tarikan yang serius. So mereka yang mula menggunakan dadah jenis ATS ni pada mulanya mereka ingat mereka boleh menggunakan dadah jenis ni secara rekreasi. Misalnya hari Minggu, atau pelajar-pelajar yang menggunakan dadah jenis ini supaya dapat belajar untuk tempoh masa yang lama sebab dia tidak akan memberi rasa mengantuk sebab dia dadah jenis stimulan. You don't feel sleepy, they can function atau work and study long hours. Dan gejala tarikan dia tidak ada seperti, tidak muncul secara fizikal pada mulanya
berbanding dengan dadah jenis heroin. So they think that they can mula menggunakan dadah ni secara rekreasi, mungkin 1-2 kali saja seminggu. Tetapi dadah ni, dadah jenis ATS ni, sekarang kita faham bahawa dia dengan cepat dapat merosakkan otak kita. So selepas beberapa bulan menggunakan dadah jenis ATS ni, yang pada mulanya digunakan secara 1-2 kali seminggu atau secara rekreasi ni, akan seorang individu itu kita boleh nampak, dan dia akan mula menjadi bergantung kepada dadah itu sebelum menjadi ketagih. Dan yang sedihnya ialah dadah jenis ATS ni dengan begitu cepat dapat merosakkan otak seseorang individu itu. Meskipun ianya menggunakan, individu itu menggunakannya secara rekreasi, kita boleh melihat gangguan-gangguan mental yang mula dialami oleh individu ini, seperti paranoia, halusinasi dan sebagainya. So jika seseorang individu atau remaja itu berpendapat ia boleh mengawal penggunaan dadah itu dengan menggunakannya secara rekreasi, saya rasa ini adalah satu yang bahaya, sebab kita dah melihat banyak kes-kes atau individu ini yang mula menggunakan secara rekreasi akan terus menjadi bergantung dan menjadi ketagih kepada dadah ni. Yang what I'm going to say is mostly dengan dadah jenis baru atau amphetamine ini. Okey, Tuan Haji, saya nak sebelum saya nak bawa, ada beberapa persoalan yang tadi lontarkan kepada ADK, tapi sebelum tu saya nak, kalau boleh nak minta Tuan Haji komen sedikit mengenai apa yang disebut sebagai community based treatment tadi. Adakah dengan cara itu, maksudnya bagaimana untuk melibatkan, sebab ada persepsi sekiranya anda keluar daripada pusat serentik, anda dekat dahi tu sudah ada cop, oh ini penyakit dadah, walaupun anda sudah menjalani rawatan, tapi bagaimana? Sebab orang kata rawatannya berkesan tetapi persepsi tetap sama, tetap negatif. Bagaimanakah untuk kita mendidik masyarakat mengenai isu ini, Tuan Haji? Okey, persepsi ataupun this negative labeling kadang-kadang kita tanpa sedari, terutamanya kempen-kempen meluasa yang diadakan terutama di peringkat awal, di mana pengguna dadah diletakkan sebagai sampah masyarakat. Pengguna dadah juga digambarkan sebagai mereka yang tidak berguna, mereka yang merupakan melakukan kemusnahan ataupun kerosakan kepada diri dan kepada masyarakat. Imej-imej yang digambarkan, dipotretkan, ini yang menjadi satu labeling yang kekal. Pada peringkat awal dulu, kerajaan melakukan ini kononnya untuk menakut-nakutkan supaya orang tidak menggunakan dadah. Jadi labeling ataupun stigma ini kekal hingga ke hari ini. Hingga kan terdapat ramai mereka yang telah hari ini berjaya hidup bebas tanpa dadah, tetapi masih mengalami stigma yang terpaksa mereka lalui. Jadi macam kita di pengasih, kita menerima mereka tanpa kondisi, unconditional punya love. Dan kita juga melihat mereka sebagai satu manusia, sebagai satu insan yang mungkin tersalah membuat pilihan dan perlu diberi peluang kedua untuk mereka memperbaiki diri. Dan kita juga menggunakan pendekatan responsible love, kasih sayang yang bertanggungjawab. Dan di sini kita memerlukan juga kerjasama terutamanya daripada keluarga mereka-mereka yang terlibat. Memang kita tahu ramai keluarga terutama ibu, bapa, adik-beradik kecewa berada dalam keadaan trauma apabila ahli keluarga mereka menjadi penagih dadah. Dan mereka ini hidup sebagai penderita sepi. Dia ada silent sufferer. Mereka hidup dalam keadaan dengan perasaan malu oleh kerana stigma, oleh kerana labeling yang diadakan tadi itu. Mereka juga menjalani kehidupan harian dalam keadaan ketakutan. Bayangkanlah kalau dia ada anak penagih apabila Petroka berhenti depan rumah dia. Apa perasaan dia?
Dan mereka ni juga sedikit sebanyak mengalami juga sindrom yang kita katakan perasaan bersalah. Dia rasa apa lagi tak kena dengan saya, apa lagi yang tak cukup kasih sayang saya beri kepada anak saya, hingga mereka mengguna dadah. Jadi memahami isu-isu ini semua, saya rasa pemberi perkhidmatan harus engage ataupun enroll semua keluarga, komuniti, terutamanya pemimpin-pemimpin masyarakat, supaya mereka menjadi role model, supaya mereka menjadi contoh dalam penerimaan semula bekas-bekas penagih ataupun bekas-bekas panduan. So ini amat-amat penting pada saya, sebab kalau kita lihat dalam perkhidmatan, banyak kegagalan adalah di dalam penjagaan lanjutan. Mereka okey duduk dalam pusat, mereka okey duduk dalam penjara, tetapi the moment they go out without the proper support system, dia menagih semula. Jadi memang malang, memang kesian. Bagaimana pula pendapat Dr. Rabi, sebab kita juga ingin mengetahui bagaimana kaedah yang dijalankan di pusat seperti di bawah kelolaan ADK, dan juga ingin juga saya lontarkan persoalan yang sama lepas mereka keluar persepsi masyarakat masih negatif, masih menganggap mereka adalah sampah masyarakat, tidak boleh menerima peluang kedua dan sebagainya. Malah sekiranya katalah ada syarikat yang menerima mereka mengambil penagih bekas penagih ini, tetapi sekiranya ada rakan-rakan ataupun masyarakat sendiri tahu mereka ini merupakan bekas penagih, masih timbul persepsi yang sama, akhirnya mengakibatkan mereka mungkin menerima tekanan perasaan dan akhirnya kembali kepada itu. Mungkin Dr. Rabi boleh berikan sedikit pandangan. Terima kasih the issue now is seperti mana yang dibincangkan oleh Tuan Haji tadi. Memang the problem dengan perception masyarakat umum tu sangat mendalam. Mungkin disebabkan dari tahun 80-an, waktu tu bukan sahaja Malaysia yang mengamalkan scare tactic, mana semua negara di seluruh dunia ini mengamalkan scare tactic. So mungkin dari segi pemahaman tu telah lama, bertahun-tahun telah terjebak ke dalam masyarakat itu sendiri. Itu masalah yang dihadapi oleh pihak ADK juga, kerana apabila seseorang klien keluar daripada pusat serenity, kita juga inginkan mereka untuk mendapat jagaan lanjutan, dan juga kita dipanggil untuk recovery capital tu sangat tinggi, di mana mereka mempunyai sokongan keluarga, sokongan masyarakat, dan juga untuk mendapatkan pekerjaan yang tetap. Kerana sekiranya mereka tidak mempunyai recovery capital ini di luar pusat serenity nanti, dia akan menyebabkan mereka untuk terjebak kembali dan mereka akan masuk kembali. So they are repeating of the same effort again. So yang usaha yang kita telah lakukan seperti mana yang telah diwar-warkan oleh kerajaan, kita juga memberikan insentif untuk tax exemption bagi syarikat-syarikat yang menawarkan kerja kepada bekas banduan dan juga bekas klien ADK. So di mana kita nak menggalakkan lebih ramai syarikat mengambil, walaupun setiap kali mereka mengambil tu mereka mengambil risiko, di mana mungkin ada rakan sejabat ataupun pekerja lain tu kurang senang dengan keberadaan petugas yang baru tu, maksudnya pekerja yang baru tu. So kerajaan telah menawarkan tax exemption ni. Cuma penerimaan tu masih pada tahap yang rendah. Ada dalam 1,000 lebih klien yang telah diterima masuk dalam program tersebut, tapi saya rasa bilangan tu masih rendah berbanding dengan jumlah klien yang keluar dari pusat serenity sejak tahun. Selain itu, tadi Tuan Haji ada bangkitkan tentang NGO, untuk menggunakan NGO. Sekarang di bawah program Projek Rintis, ADK juga menawarkan beberapa grant untuk melaksanakan program di peringkat komuniti. Dia termasuk dari segi untuk pencegahan dan juga untuk rawatan. Untuk yang rawatan ni kita juga di kawasan-kawasan 12 kawasan yang kita telah dikenal pasti, kita menugaskan NGO tempatan tersebut untuk melihat kesinambungan rawatan tu. Pegawai ADK akan melaksanakan tugas seperti biasa, cuma untuk jagaan tambahan daripada luar skop pegawai ADK tu akan dilaksanakan oleh pihak NGO. So saya rasa apa yang dibangkitkan tadi oleh Tuan Haji tu amat betul, tapi kita juga menerima kita perlu menambah baik dari segi jagaan lanjutan tersebut.
Okay, saya juga ingin bertanya kepada Profesor. Kita berada di 10 minit terakhir ini, saya membawakan beberapa soalan. Mungkin ada di antara soalan ini sudah pun dijawab tadi, tapi mungkin mereka terlepas dan ingin mendengar kembali. Pertamanya mengenai kembali kepada langkah, adakah jenis rawatan metadon ini adalah satu pendekatan ataupun rawatan yang viable, maksudnya dari segi perspektif ground execution plans, daripada cost availability, maksudnya kalau saya masuk, saya menggunakan rawatan itu, adakah benda itu sudah sedia ada untuk saya gunakan. Mungkin juga pandangan Profesor untuk, dan sekiranya mungkin ada benda-benda lain yang boleh kita pertimbangkan di sini dari segi polisi dan sebagainya, Profesor. Okey, terima kasih. Saya rasa rawatan jenis metadon ni sudah dilaksanakan di Malaysia lebih kurang 20 tahun sejak awal tahun 2000, dan rawatan ni telah menunjukkan bagaimana rawatan ni begitu berjaya sehingga dapat mengurangkan kadar jangkitan HIV dalam kalangan pengguna dadah daripada 80% sehingga lebih kurang hanya 12-15% saja sekarang. So dalam masa, in fact, penurunan ni dapat dicapai dalam masa sedekad saja, dalam masa 10 tahun. Very quickly Malaysia managed to bring down. So ini menunjukkan jangkitan HIV kita ini menunjukkan bahawa ubat ni dapat begitu berkesan, dan bukan hanya untuk menurunkan jangkitan HIV, malah begitu berkesan untuk menstabilkan seorang pengguna dadah jenis opiat, seorang individu itu, dan seorang individu itu dapat berfungsi dengan normal, sama juga dengan seorang yang mempunyai penyakit lain seperti kencing manis atau darah tinggi. Mereka harus perlu menggunakan atau mengambil ubat setiap hari. Ubat metadon pun perlu diambil setiap hari. So tak ada masalah. Di mana boleh mendapatkan ubat metadon ni? Di mana-mana saja, di semua hospital kerajaan, dan banyak juga hospital klinik swasta yang menawarkan rawatan metadon ni. Kosnya juga agak murah. Of course di hospital kerajaan percuma, banyak hampir semua klinik dan hospital daerah dan hospital general hospital menawarkan program metadon ini, dan juga klinik swasta yang menawarkan rawatan ni. Seperti yang dikatakan Dr. Ravi tadi, ubat metadon ni hanya boleh digunakan untuk dadah jenis opiat seperti heroin, dan bukan untuk dadah jenis syabu, ais dan sebagainya. Untuk dadah jenis ais, syabu ni kita belum ada lagi satu rawatan atau ubat di dunia, malah kita banyak bergantung kepada pendekatan psikososial untuk membantu mereka yang juga boleh dikatakan mempunyai kadar yang baik untuk mereka pulih. Mungkin saya boleh berbalik kepada persoalan awal tadi tentang persepsi masyarakat atau sampah masyarakat ini. Berdasarkan pengalaman saya ni, memang wujud persepsi ini sebab untuk jangka masa yang lama kita melabel pengguna dadah ni sebagai seorang penjenayah, atau kita masih lagi menghantar mereka ke penjara. So persepsi ini akan sentiasa ada. So bagaimana sekarang untuk kita moving ahead atau bergerak ke depan, ke hadapan ni, bagaimana kita untuk memperbaiki atau persepsi ini? Daripada pengalaman saya, kita membawa pendekatan perubatan. Tadi di peringkat awal saya mengatakan bahawa bila kita menggunakan dadah untuk satu jangka masa yang tertentu, otak kita mula rosak atau menjadi rosak. So bila kita menerangkan kepada masyarakat, kita harus menerangkan isu ini daripada aspek perubatan atau daripada aspek kesihatan. Dadah yang digunakan ini merosakkan otak individu ini. Disebabkan kerosakan otak inilah yang membuatkan individu ini berfungsi atau berkelakuan begini dan begitu. So apa yang kita perlu buat ialah untuk merawat otak dia. So jika kita membawa, dan pengalaman saya sendiri dengan keluarga-keluarga pengguna dadah ni, jika kita menerangkan, kebanyakan keluarga ni mungkin sudah serik atau sudah hampa dengan anak-anak dia atau ahli keluarga dia yang sering keluar masuk penjara ni, dia kata dah tak boleh buat apa pun.
Tapi bila kita menerangkan kepada ahli keluarga ni, sebenarnya anak anda atau ahli keluarga anda, individu ni, inilah yang terjadi. Dia menggunakan dadah selama 5 hingga 10 tahun, otak dia dah mula rosak. So apa yang kita perlu buat ialah kita perlu memulihkan otak dia dan sebagainya. Ahli keluarga saya banyak melihat mereka mula memahami atau mula menukar persepsi mereka terhadap ahli keluarga sendiri dan mula melihat mereka sebagai seorang pesakit, as a patient rather than as a criminal misalnya. So saya rasa how we want to move forward ialah advokasi yang kita jalankan untuk menukar persepsi ini daripada yang kita katakan sampah masyarakat ini ialah membawa isu ni atau advocate isu ni daripada sudut kesihatan dan perubatan kepada masyarakat supaya mereka memahami isu ni adalah satu isu perubatan dan pendekatan perubatan yang diperlukan untuk memulihkan mereka. Baik, Tuan Haji, kita juga ada, Tuan Haji Dr. Ravi, kita masing-masing kita ada tinggal berbaki 4-5 minit lagi. Minta kalau boleh Tuan Haji sebutkan mengenai, mungkin boleh menyentuh sedikit mengenai, sebab tadi Tuan Haji menyebutkan mengenai bagaimana rumah pengasih ini tidak berpagar, apa yang penting ialah acceptance. Jadi isu ataupun pendekatan itu juga perlu diguna pakai oleh masyarakat luar untuk menerima kembali golongan ini, Tuan Haji. Saya suka kepada apa yang disarankan oleh doktor tadi. Kita perlu melihat satu orang pengguna dadah itu sebagai pesakit dan bukan sebagai penjenayah. Jadi isu dia kalau pesakit takkan kita nak hantar ke dalam penjara. So what we need to do is, I think kita kena review balik undang-undang kita supaya dianya lebih membantu dan bukan menghukum. Dan kita kena faham bahawa bukan semua pengguna dadah penagih. Jadi kita tak boleh ambil satu undang-undang yang that cover all. Dan saya juga ingin menyarankan kepada kerajaan, khusus kepada ADK, supaya bekerja lebih rapat dengan NGO. Kita lihat macam mana Kementerian Kesihatan berjaya menangani isu HIV/AIDS di kalangan penagih dadah. Dan kini wujud pula satu badan, Malaysian Substance Abuse Council ataupun MASAC, di mana terdapat seramai 43 NGO gabung bawah satu badan dan bersama-sama berhasrat untuk bersama dengan ADK dalam mengurangkan penyalahgunaan dadah. Dan kita juga melihat bahawa pendekatan yang kita lakukan haruslah berbentuk proaktif, bukan hanya reaktif dengan apa yang terjadi. Kita harus melihat ke hadapan. Kita harus melihat bahawa pengguna dadah hari ini, kalau bukan anak kita, mungkin masa depan saudara mara kita dan sebagainya. So kita harus libatkan keluarga, masyarakat dan seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama kita melihat perkara ini dan membantu. Okey. Dr. Ravi, saya kena juga bawa soalan ini untuk Dr. Ravi react selain daripada apa yang disebutkan oleh dua panelis tadi mengenai ada soalan yang mengatakan bahawa methadone use is legalizing the drug abuse, maksudnya bukan digunakan untuk proses rehabilitasi tetapi adalah lebih bersifat dependent, maksudnya ini akan menyebabkan lebih masalah. Bagaimanakah komen AADK mengenai perkara ini dan juga saranan-saranan ataupun kenyataan yang telah dibuat oleh dua panelis secara AADK tadi? Minta Dr. Ravi wrap it up dengan dalam masa yang precise and short, Dr. Ravi. Okay, so yang pertama sekali tadi berkaitan dengan methadone tadi tu. Of course, methadone juga merupakan satu jenis dadah opiat di mana dia juga mempunyai efek untuk mendapatkan dependent kepada methadone tersebut. Kerana itulah terapi gantian itu dilaksanakan di hospital di bawah sediaan doktor perubatan. So kalau tidak melalui penilaian oleh doktor perubatan tersebut bahawa orang ini adalah sesuai untuk program terapi methadone, mereka tidak akan diberikan perawatan terapi methadone di klinik kesihatan ataupun di hospital ataupun di beberapa fasiliti ADK. Itu untuk yang methadone. Dari segi yang soalan yang diajukan oleh Michael tadi berkaitan dengan rehabilitation center tadi, ADK kita mempunyai banyak job training di mana kita juga melihat kepada berbagai sektor termasuk
dari sektor pembuatan, di sektor pertanian, dan juga kita juga ada yang kita berlatih dari segi yang sekarang kita dah mula mewujudkan berkaitan dengan IT related punya jobs, because kita tidak melihat penagih dadah hanya boleh kerja kasar. No. Because we are more professional group yang masuk kepada pusat pemulihan kita, dan mereka tu kebanyakannya dah ada basic education dan mampu melakukan banyak technical punya pekerjaan. So secara simpulan daripada apa yang saya telah nyatakan tadi itu, saya rasa ADK telah menawarkan berbagai perkhidmatan, mungkin belum cukup sampai kepada masyarakat, dan ADK tidak dapat bergerak maju ke depan tanpa bantuan NGO dan juga perubahan persepsi masyarakat. Itu yang paling penting. So banyak lagi perkara yang ingin kita bincangkan, tetapi masa amat mencuburi. Ingin saya lontarkan zahirkan ucapan penghargaan kepada panelis kami, Profesor Dr. Vina Singgam, pengarah Profesor Ketagihan Pusat Pendidikan Dadah daripada Universiti Sains Malaysia, juga Samantha Chong yang tidak dapat menyertai kita kerana tersilap masalah teknikal, Tuan Haji Ramli Abdul Samad, terima kasih banyak, Presiden Pengasih Malaysia, dan semestinya Dr. Ravi Ramadah daripada Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Terima kasih banyak. Saya daripada Pusat Astro Awani terima kasih banyak kerana bersama-sama dengan kami juga bersama penonton untuk berkongsikan pandangan mengenai penyalahgunaan dadah dan pengurangan kemudaratan. Dan kita juga untuk makluman penonton di luar sana, kita juga ada beberapa lagi siri webinar yang ingin mungkin saya boleh sebutkan di sini, ialah pada 15 September hari ini pada pukul 8.30 malam adalah mengenai kaki-kaki bola, terutamanya peminat-peminat EPL, yang mana malam ini rakan tugas saya Ian Johan akan mengutarakan ataupun membincangkan Football is Great bersama beberapa panelis pada pukul 8.30 malam ini. Dan juga kita ada lagi satu yang mana seorang lagi rakan tugas saya, Hakim Rahman, yang mana ia akan ini pula untuk mereka yang suka makan. Tajuk dia agak menarik, suka makan, tetapi melangkaui tajuk itu keseimbangan dan kepelbagaian diet yang sihat yang akan dibawa oleh rakan tugas saya Hakim Rahman. Jadi bermasa ini itu saja. Jangan lupa untuk penonton sana, kalau boleh berikan webinar ini 5 bintang. Anda boleh rating di laman yang disediakan untuk anda memberikan rating 4 ke 5 bintang kan. Kami berharap ada 5 bintang lah, kerana topik-topik inilah yang akan, orang kata, selain daripada mendidik masyarakat, ia juga akan memberi pencerahan kepada pihak swasta juga pihak kerajaan untuk melihat polisi yang lebih baik, terutamanya untuk membantu menangani isu berkenaan penagih dadah ini, yang mana kita ingin kita tegaskan bahawa ini sepatutnya dilihat lebih daripada jenayah, sebenarnya ia adalah isu sosial. Jadi bermasa ini itu saja daripada saya, Astro Awani, dan juga para panelis. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih semua. Okay, Thank you. Okay.